Benda seorang je. Seorang je. Tidak. Tak. So, ingat seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ashabi wa awalana Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam reformasi, salam sejahtera kepada semua yang hadir secara bersemuka ataupun yang hadir secara maya online di host-host yang ditempatkan di Keratong 5 dan juga Kota Bahagia. Yang saya muliakan tetamu VIP kita hari ini, sahabat baik saya, juga rakan sejawatan saya, Saudara Wan Faizuddin bin Abdul Samad, Ketua Cabang Paya Besar, merangkap Ketua Komunikasi Majlis Pimpinan Negeri, pengerusi NGO Gerak 98 Pahang. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa datang ke Cabang Rompin. Tidak lupa juga rakan saudara saya tadi, Saudara Asri yang turut hadir sebagai pemantau di mesyuarat hari ini. Selamat datang saya ucapkan. Pengurusi tetap Cabang Rompin, Saudara Khairul Bahri bin Abdul Samad, Timbalan Ketua Cabang Saudara Zainuddin bin Hashim, Naib Ketua Cabang, Ketua Sayap Wanita, seluruh jawatan kuasa cabang, ketua-ketua ranting dan juga anggota PKR Cabang Rompin. Saya ucapkan selamat datang ke mesyuarat MATC sesi 2020. Sebelum saya meneruskan ucapan saya terlebih dahulu, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada tuan rumah, Ketua Ranting Lepas Jondong, Saudara Kamarul Zaman bin Ahmad yang sudi memberi keizinan menjayakan MATC Cabang Rompin di rumah beliau. Terima kasih ya. Okey. Hari ini hari yang bersejarah. Apabila Cabang Rompin kali pertamanya mengadakan MATC selepas pengkhianatan. Sebelum ini semua maklum, katanya Cabang Rompin lumpuh setelah 10 orang pengkhianat yang telah dipecat, sehingga kan ada bibit-bibit mengatakan Cabang Rompin lumpuh dan tak berfungsi. Dan hari ini buktinya. Kita lihat hari ini semua ahli dan anggota datang beramai-ramai untuk menjayakan MATC kita kali ini. Begitu juga di host-host yang ditetapkan di Kota Bahagia. Dimaklumkan berapa orang itu? Lebih daripada 8. Begitu juga di Keratong Pak Din ya. Di rumah saudara Pak Din, Timbalan Ketua Cabang pun ada juga melalui online. Jadi makna Cabang Rompin ini terus utuh dan kuat dan sentiasa memberi komitmen yang begitu baik kepada masyarakat setempat. InsyaAllah. Untuk saya maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, kita di Rompin ni agak unik sikit lah ya. Baru-baru ni kita dapat laporan daripada MPN untuk jumlah kemasukan ahli tiap-tiap bulan ya. Tiap-tiap bulan MPN ada melaporkan jumlah kemasukan ahli di cabang, setiap cabang lah. Biasanya kalau jumlah yang terbanyak cabang Kuantan lah. Begitu juga cabang sahabat saya, Wan Faizuddin. Ini ranking nombor 1, nombor 2 ranking. Kita biasanya terakhir sekali. Tapi bulan 2 yang lepas kita dapat kalahkan Kuantan. Ini bermakna orang Rompin sekarang dah minda dah terbuka. Dah suka menyertai PKR, dah yakin dengan PKR. Bulan 2 kita dapat 17 ahli. Walaupun 17 ahli, tapi kita dapat mengalahkan Kuantan. Ini saingan sehat ya tuan-tuan. Kita bukan ada bersaing apa, semua saingan sehat antara semua cabang. Jadi macam cabang Paya Besar kita maklumlah, memang dia hebatlah. Ranking nombor 2, nombor 1, Kuantan semualah. Rompin ni agak tinggalan, tapi kali ini kita berusaha untuk menaikkan jumlah keahlian yang terbaru. Untuk bulan 3 insya-Allah bulan 4 nanti kita dimaklumkan yang terbaru, mungkin lebih daripada yang bulan 2. Saya mengharapkan tuan-tuan semua yang ahli yang ada ni, bawalah rakan-rakan masuk ahli PKR. Ada adik anak yang cukup umur 18 tahun boleh dah mendaftar secara online. Kalau kata tak boleh gunakan online, gunakan manual ataupun berhubung dengan Cik Razmi kita selaku Biro Keanggotaan. Dia boleh menguruskan untuk pendaftaran keahlian lah. Apa yang hebat Rompin kali ini, kita telah melantik 2 orang penyelaras yang menyelaraskan 2 Don, iaitu Don Muazzam dan juga Don Tioman. Untuk Don Tioman, Cikgu Khairul Bahri selaku pengerusi tetap Rompin dilantik sebagai penyelaras Don Tioman. Untuk memudahkan kerja kita lah.
untuk menghadapi Pilihan Raya tak lama lagi. Begitu juga di Don Muazzam, kita lantik saudara Arman Shah bin Joyce. Orang muda, bekas pensyarah, ya, berpendidikan. Kali ini Rompin menengahkan bakal-bakal calon kita yang hebat, yang berpendidikan, muda, ada tenaga yang boleh buat kerja, ya. Jadi saya mintalah tuan-tuan semua ahli PKR ni sama-samalah kita menaik tarafkan keyakinan kepada semua orang masyarakat di Kawasan Rompin untuk menyertai PKR dan bersama-sama berjuang untuk menjayakan parti kita kali ini. InsyaAllah saya yakin PRU yang akan datang ini tidak lama lagi. Kalau tak silap saya bukan dalam bulan 6 atau bulan 8 saudara Wan dikabarkanlah, itu maklumat kita dapat. InsyaAllah kita pasti menang Pahang. InsyaAllah Pahang dan juga Malaysia kita pasti menang. Ya, percayalah. Marilah kita sama-sama menguatkan lagi jentera kita untuk menghadapi pilihan raya. Saya pun tak nak bercakap panjang hari ini sebab kita dah jemput tetamu khas kita daripada Paya Besar. Dia akan memberitahu isu-isu semasa yang akan yang terkini lah. Jadi marilah kita sekali lagi saya menyeru semua, jika ada salah dan silap saya selaku pemimpin yang mengambil alih daripada ketua cabang yang lalu, saya mohon maaf. Saya juga manusia biasa yang tak lari pada kesilapan. Jika ada apa-apa yang rasa yang sempurna, marilah kita tegur menegur, ya. Boleh tuan-tuan? Boleh ya? Okey, reformasi. 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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada ketua cabang kita. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan saudara Wan Fazludin bin Wan Samad, Ketua Cabang Keadilan Paya Besar, untuk menyampaikan ucapan beliau. Seterusnya, merasmikan mesyuarat tahunan Keadilan Cabang Rompin 2020. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih Puan Pengerusi, yang saya hormati pengerusi tetap, Ketua Cabang rakan saya Saudara Jamal yang begitu bersemangat kita pada petang ini. Timbalan Ketua Cabang Saudara Zainuddin yang berada di online dia. Yang Zainuddin ada sini. Tadi online ada sini. Timbalan Ketua Cabang, naik Ketua Cabang Saudara Razmi. Naik Ketua Cabang Ketua Wanita Puan Rohidah, saya rasa berada di online. Ada online? Ada EMK kita, dan juga pengarah Saudara Irman Syah, pengarah di kawasan Rompin, ahli jawatan kuasa cabang, ahli jawatan kuasa wanita, seterusnya para perwakilan yang saya hormati sekalian. Tapi dahulu bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada petang ini dapat kita bersama-sama dalam satu mesyuarat agung tahunan cabang Rompin, di mana mesyuarat ini adalah satu tugas dan juga tanggungjawab yang diwajibkan pada semua cabang mengikut pendaftaran RWS. Dia cabang Rompin ini pada asalnya dijadualkan pada beberapa minggu yang lalu, tetapi Rompin dikategorikan sebagai zon merah, maka terpaksa ditunda. Daripada hotel kita berpindah di sini secara lebih bersantai dan lebih menyeronokkan. Terima kasih banyak kepada Ketua Cabang yang terus berusaha dan tidak menjadikan alasan penangguhan itu untuk tidak mengadakan mesyuarat agung tahunan. Ini memberi makna apa, saudara? Ini memberi makna kepada kita bahawa cabang Rompin yang dikatakan kubu kuat UMNO, seperti mana yang disebut oleh saudara Jamal, telah membuktikan bahawa dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh ketua cabang yang lalu, saya itu saudara saya juga, rakan saya dulu, saudara Warabidin, dan juga teman-teman yang telah meninggalkan kita,
mereka menyangkakan bahawa bermulanya cabang Rompin akan lumpuh. Mengikut kata mereka, di negeri Pahang ini, apabila mereka mengadakan satu majlis, keluar beramai-ramai kononnya, majlis itu diadakan di Bera, maka mereka berkata bahawa 20,000 lebih ahli keadilan di Pahang akan keluar, maka lumpuhlah parti keadilan di negeri Pahang. Tetapi sehingga hari ini, saudara, sebanyak semua cabang telah melaksanakan mesyuarat agung tahunan, berbaki 2 cabang lagi yang akan melaksanakan pada hari esok, iaitu cabang Bentong dan juga cabang Kemanan Highland. Hari ini cabang Rompin. Bermakna hampir 100% cabang akan melaksanakan mesyuarat agung tahunan cabang masing-masing, dan ini membuktikan bahawa keadilan negeri Pahang bukan saja terus utuh, malah ianya bertambah dan terus bertambah lagi. Seperti mana yang disebut Saudara Jamal, Rompin bukan senang nak cari ahli, saudara. Rompin ini macam payah besar juga. Dapat 2-3 orang ahli pun dah bersyukur sangat. Tetapi sebagaimana kata Saudara Jamal, bahawa pada bulan yang lalu peningkatan ahli di Rompin makin bertambah. Bermakna selepas langkah Sheraton berlakunya pengkhianatan, sepatutnya parti keadilan ini akan terus terkubur. Kerana Azmin kata dia keluar daripada parti keadilan, dia akan tubuh parti baru, di mana ahli-ahli keadilan akan turut bersama beliau. Tetapi saudara, apa yang terbukti? Oh, nak pusing. Okey. Technical. Tetapi apa yang terbukti, saudara, bahawa Azmin bukan sahaja tidak berjaya menubuhkan parti baru, bahkan beliau melutut kepada parti Bersatu. Di situlah keaiban yang dapat kita lihat, di mana pada satu ketika Azmin Ali ini berada di tempat nombor 2 dalam parti keadilan. Tetapi beliau khianat, maka sekarang ini beliau terpaksa menyembah dengan parti baru, parti yang masih lagi bayi, iaitu parti Bersatu. Dan beliau terpaksa berada di parti Bersatu kerana apa? Kerana beliau gagal untuk menarik seramai mungkin ahli keadilan untuk bersama dengan beliau. Ini membuktikan bahawa ahli-ahli parti keadilan bukan berpandang kepada individu. Mereka tidak pandang Azmin, Rafizi ataupun Anwar. Mereka berpaksikan kepada prinsip dan juga perjuangan. Sebab itulah parti keadilan terus kukuh. Inilah bezanya parti keadilan dengan parti-parti yang lain. Kita pernah diuji dengan kesusahan. Kita diuji juga dengan kesenangan 22 bulan. Tetapi sekarang ini kita diuji kembali dengan kesukaran. Semuanya kita ketempuhi, semuanya kita lalui. Dan saudara-saudaralah di antara orang yang menyuntik semangat kepada pimpinan untuk terus mempertahankan parti keadilan. Saya merasa amat sedih kerana di antara rakan-rakan kita, khususnya di negeri Pahang, termasuk juga di Rompin ini, mereka dah lama dalam parti. Seperti mana ketua cabang kita yang lalu, dah lama berada dalam parti daripada zaman reformasi. Tetapi dugaan yang mereka hadapi tidak mampu mereka tanggung. Akhirnya mereka hanyut. Saya tak tahu apakah jawatan yang ada pada ketua Rompin yang lepas, ketua cabang yang Rompin lepas, apa yang beliau dapat daripada perbuatan khianat itu. Apakah boleh menyenangkan kehidupannya? Apakah mereka merasa bangga dengan pengkhianatan yang dilakukan? Saudara, saya teringat kepada sebuah kisah. Seorang ustaz ada menceritakan tentang bagaimana sifat seorang manusia yang tidak boleh diuji, yang tidak mampu menahan ujian-ujian yang dihadapi. Kisah ini berlaku kepada Nabi Isa alaihissalam di dalam peristiwa yang terkenal dengan 3 keping roti. Ramai yang tahu cerita ini. Di mana pada satu ketika Nabi Isa alaihissalam ingin mengembara. Maka ada sahabat tanya, sahabat Nabi Isa kata, bolehkah saya teman untuk pergi bersama dengan Nabi Isa alaihissalam untuk mengikuti dia mengembara. Nabi Isa kata, boleh, asalkan kamu sanggup,
susah dan senang bersama. Maka mereka pun berjalan mengembara dengan seorang sahabat. Di dalam pengembaraan itu dibekalkan 3 roti. 3 roti sebagai bekalan di dalam pengembaraan itu. Dan sampai satu tempat untuk berehat. Perut rasa lapar. Nabi Isa dan juga sahabatnya berhenti berehat. Maka okey. Hello. Suatu berehat untuk mengisi perut. Ada 3 roti yang tinggalkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa kata, okey, nak makan dulu, saya nak masuk satu kampung. Satu kampung. Maka seorang sahabat pada Nabi Isa ini rasa lapar, dia pun makan. Dia makan 2 keping. Pasal dia kata Nabi Isa ni tak kuat makan. Dan Nabi Isa ini mungkin tak perasan bahawa roti itu ada 3 keping. Maka dia makan 2 keping. Tinggal lagi 1 keping. Bila Nabi Isa balik, Nabi Isa tanya, siapa yang makan? Dia kata, mana ada dia makan? Dia tak makan. Roti ni memang ada sekeping baki. Okey. Hello. Okey. Boleh ya? Kota cabang kena minta pentukan ni. Macam inilah kalian nak berjuang kan. Dulu langsung tak ada mic dulu. Ini pun alhamdulillah dapat mic. Ini. Akhirnya Nabi Isa kata, siapa yang makan? Dia kata dia tak ngaku dia makan. Okey, tak apa, jalan lagi berdua. Jalan dua, jumpa seekor dab di padang pasir. Dab ni dah mati. Nabi Isa tengok, dia pegang-pegang. Nabi Isa ni dia mukjizat, dia boleh menghidupkan binatang yang dah mati. Maka dia usik-usik, dab pun hidup. Binatang dab hidup. Jadi sahabat ni pelik. Dia kata, ini pelik. Binatang yang dah mati boleh hidup. Nabi Isa kata, lebih pelik lagi orang yang makan roti ni tak mengaku dia makan. Kemudian dia terus berjalan sampai ke satu sungai yang luas, nak melintas sungai. Jadi macam mana nak melintas? Nabi Isa kata, ikut saya. Jadi sahabat pun ikut. Nabi Isa, mukjizat dia boleh lalu atas air, menyeberang atas air, menyeberang sungai. Jadi sahabat ni pelik lagi sekali. Dia kata, pelik, macam mana boleh lalu atas air? Nabi Isa kata, ini tak pelik, lagi pelik orang makan roti tadi tak mengaku dia makan roti. Dia tak mengaku lagi. Nabi Isa kata, kamu makan. Saya tak makan, dia kata. Dia tak mengaku. Akhirnya satu tempat terjumpa 3 guni emas. Ada riwayat mengatakan Nabi Isa yang tepuk pasir menjadi emas. Ada cerita dia terjumpa 3 guni emas. Jadi Nabi Isa kata, ini emas ni kita kena bagi. Kena bagi 3. Jadi sahabat dia kata, kita ada berdua. Macam mana pula emas 3 karung ni nak bagi 3? Nabi Isa kata, satu karung bagi saya, 1 karung kamu ambil. Sahabat tanya, 1 karung lagi nak bagi siapa? 1 karung lagi kita bagi orang yang makan roti tadi. Tiba-tiba dia terus mengaku. Dia kata, saya lah makan roti tadi. Punya dia nak emas tu. Jadi Nabi Isa kata, tak apalah, kamu ambil lah emas. Sekarang ni saya bagi pilihan, kamu nak ikut saya mengembara terus. Emas ni terpaksa kita tinggalkan sebab emas ni berat nak bawa berjalan. Kalau kamu nak emas, kamu tinggal. Kalau nak ikut saya, tinggalkan emas ni. Sahabat dia kata, saya tak mau ikut. Saya nak bersama dengan emas ni. Mana dia tinggalkan Nabi Isa apabila dia nampak emas 3 karung. Nabi Isa pun terus berjalan seorang diri. Tinggallah dia ni dengan emas dia. Dan ditakdirkan ada 2 perompak kebetulan lalu di situ. 2 perompak. Perompak ni lalu tengok ada emas dan ada seorang jaga situ. Kemudian perompak ni pun bunuh yang sahabat Nabi Isa tadi sebab nak ambil emas. 2 perompak ni pun duduk dapat emas, dia pun bincang, nak bawa emas ni jauh, kita perut lapar, awak tunggu sekejap, saya pergi beli makanan, kata salah seorang perompak ni. Dia suruh kawan dia tunggu emas ni, yang seorang lagi pergi ke kota untuk cari roti. Jadi seorang dia pergi. Yang kawan perompak ni duduk jaga emas, dia berfikir, ini emas ni kalau aku makan seorang banyak ni, dia kata. Jadi dia niat dia jahat. Dia berfikir sekiranya kawan dia balik nanti dia nak bunuh kawan dia. Sebab dia nak ambil emas ni dia makan seorang-seorang. Yang orang beli roti ni pun tadi, dia pun ada niat jahat. Dia kata kalau aku dapat emas tu aku makan seorang, kaya aku. Dia pun berancang beli roti dan dia beracun pada roti itu. Tujuan dia nak bagi kawan dia makan supaya mati.
Jadi bila sahabat ni tunggu, perompak ni tunggu kawan dia balik, dia suruh balik pokok, kawan dia balik daripada bandar bawa roti, dia terus bunuh. Dia terus bunuh kawan dia tadi. Bila dah bunuh, kawan dia mati, tinggal dia seorang. Dan dia pun lapar, dia makan roti. Roti tu pun memang dah kena racun oleh kawan dia tadi, dan dia niat jahat. Jadi semuanya mati. Kerana apa? Kerana tamak kepada emas ini. Ini pengajaran kepada kita, saudara. Mereka dah berada dalam perjuangan ini. Susah, senang. Dan Tuhan uji kita menjadi kerajaan seketika. Mereka tidak sanggup untuk merasa susah kembali. Sebab itulah setelah kita jatuh, mereka menjadi pengkhianat-pengkhianat. Kerana mereka merasakan mereka mampu beroleh kesenangan. Percayalah, saudara, orang seperti ini tidak akan senang sepanjang hidup mereka. Sebab itulah kita yang sekarang ini tengah berjuang, kita tidak merasa pun kesusahan dalam perjuangan ini. Kenapa? Kita berjuang memang bukan untuk jawatan dan kedudukan. Di sini, Ketua Cabang tidak pun meletakkan nama dia sebagai calon pilihan raya. Kalau dalam UMNO ni, ketua bahagian memang confirm akan menjadi calon pilihan raya. Tapi dalam keadilan, berapa ramai ketua cabang yang tidak menjadi calon. Saya sendiri sebagai ketua cabang Parti Besar, saya sendiri pun tak isi borang calon. Jamal, ketua cabang Rompin pun tak isi borang calon. Kita berikan kepada anak muda. Saya sendiri di cabang saya lantik anak-anak muda. Ini zaman anak muda untuk membawa panji-panji reformasi. Saya amat selut kepada Jamal, ketua cabang yang lalu khianat, nak tinggalkan Parti Keadilan, campakkan panji-panji keadilan. Tetapi Jamal dengan pantas menyambut panji-panji itu agar panji-panji itu tidak jatuh ke bumi. Dan hari ini keadilan masih kekal utuh di bumi Rompin. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Tidak mudah, saudara, dalam keadaan negeri perang ini, terutamanya di Rompin ini, untuk kita berjuang. Kerana kita banyak ujian-ujian yang berada di depan kita. Hanya kekuatan istiqamah kita untuk menghadapi dugaan-dugaan yang mendatang, itu sajalah yang mampu memperkuatkan semangat kita. Siapakah idola yang patut kita contohi di dalam memperkuatkan semangat kita? Tidak lain tidak bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia telah diuji daripada zaman mudanya. Dia diuji di dalam politik, kejayaan politiknya sama ada dalam UMNO. Beliau difitnah, sehingga beliau menjadi pembangkang pun beliau tetap difitnah. Sampai ke hari ini pun beliau masih lagi menjadi bahan fitnah kepada musuh-musuh politiknya. Tetapi adakah beliau merasa gundah gulana? Adakah beliau merasa kecewa? Kalau nak ikut kecewa, Datuk Seri Anwar Ibrahim orang yang paling kecewa dalam politik. Kerana beliau beberapa kali, hanya beberapa langkah saja beliau untuk menjadi Perdana Menteri, beliau akan terus digagalkan dan dinafikan hak beliau. Sehingga kali ini, walaupun dikatakan beliau ada numbers, ada jumlah, tetapi ada sesuatu yang sentiasa menghalang. Bukan senang kita nak angkat orang baik jadi pemimpin. Kita lebih mudah nak angkat orang jahat. Sebab dalam dunia ni orang jahat lebih ramai daripada orang baik. Sebab itu tak pelik kalau orang jahat jadi pemimpin. Sebab itu saya katakan, kita hanya perlu bersabar dan terus berjuang dan terus berdoa agar satu hari nanti, walaupun satu hari, Datuk Seri Anwar Ibrahim mesti ketabalkan menjadi Perdana Menteri Malaysia. 22 bulan yang lalu bukan kerajaan Pakatan Harapan. 22 bulan lalu adalah kerajaan Tun Dr. Mahathir dan para pengkhianat. Sebab itu dalam kerajaan Pakatan Harapan dulu, mereka yang gagal melaksanakan manifesto, menteri-menteri itulah sekarang ini yang berada di dalam kerajaan Perikatan Nasional sekarang ini. Sebab itu, saudara, tidak ada gunanya saya nak bagi tahu orang UMNO, tidak ada gunanya mereka menanti dalam kerajaan Perikatan Nasional ini. Kerana itulah juga menteri-menteri yang berada dalam kerajaan Pakatan Harapan. Yang memusnahkan Pakatan Harapan ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebab itu saya menyeru kepada seluruh cabang, bukan sahaja di Rompin, bahkan seluruh cabang di Negeri Pahang, bahkan kalau boleh seluruh cabang seluruh Malaysia, kita muktamadkan, kita kemukakan usul supaya Parti Keadilan Rakyat hendaklah menjauhi seorang manusia yang bernama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kerana beliaulah kerajaan Pakatan Harapan jatuh. Betul Muhyiddin khianat, betul Azmin khianat, tetapi mereka tidak akan berjaya dalam pengkhianatannya kalau Mahathir Mohamad tidak meletakkan jawatan.
Mahathir Mohamad meletakkan jawatan hanya kerana apa? Alasan beliau kerana beliau tidak mendapat kepercayaan dari partinya. Tetapi tidak adil, saudara. Kalau beliau tidak mendapat kepercayaan daripada parti bersatu, mengapa Pakatan Harapan dijadikan mangsa? Sepatutnya beliau mengadakan rundingan. Beliau ada teman-teman. Kita ada majlis presiden. Mengapa tidak dirujuk kepada majlis presiden? Sedangkan majlis presiden itulah yang mengangkat beliau sebagai Perdana Menteri. Kenapa waktu beliau diangkat, beliau boleh bersama dengan majlis presiden? Apabila beliau nak letak jawatan, beliau tidak memberi maklum kepada majlis presiden. Sebab beliau memang tidak mahu Anwar jadi Perdana Menteri. Sebab beliau mahu menjadi Perdana Menteri untuk sebuah kerajaan yang lain. Bukan kerajaan Pakatan Harapan, tetapi kerajaan perpaduan. Tetapi Allah Maha Kuasa. Perancangan Allah itu lebih baik daripada perancangan manusia. Akhirnya Mahathir tidak dapat jadi menteri. Akhirnya Muhyiddin Yassin masuk mencelah. Sebab itu saya katakan pengkhianatan ini berlaku kerana Mahathir Mohamad yang memberikan laluan. Pengkhianatan ini berlaku kerana Mahathir Mohamad tidak membenarkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Anwar Ibrahim tidak boleh menjadi Perdana Menteri selagi Mahathir Mohamad berada dalam Pakatan Harapan. Sebab itu manusia yang tidak boleh harus berada dalam Pakatan Harapan adalah manusia yang bernama Mahathir Mohamad. Kerana beliau tidak pernah bersetuju dengan Anwar Ibrahim. Kita ingatkan beliau telah berubah daripada seorang diktator pada satu ketika. Tetapi kita beri peluang kepada beliau. Rupa-rupanya diktator tidak pernah bersetuju dengan reformasi. Diktator adalah musuh kepada reformis. Sebab itulah Mahathir Mohamad tidak akan membenarkan walau satu saat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kita harus dalam parti keadilan ini, kita harus sedar, kita harus insaf bahawa manusia bernama Mahathir Mohamad ini tidak boleh lagi kita beri peluang walaupun beliau menangis air mata darah sekalipun. Ini Mahathir, saudara, memang cukup pandai berlakon. Waktu dalam UMNO dulu pun, beliau pernah menangis dalam persidangan UMNO. Konon-kononnya beliau nak letak jawatan. Apabila beberapa pimpinan UMNO pujuk, beliau terus jadi Perdana Menteri. Kali ini beliau cuba nak tunjuk baik. Kali ini konon-kononnya beliau juga menantang Muhyiddin. Kali ini beliau nak tunjuk beliau juga menantang UMNO dan nak bersama dengan Pakatan Harapan. Tetapi kita ahli keadilan, khususnya saya tak kisah tentang parti lain, terpulang parti lain nak terima Mahathir atau tidak. Tetapi saya seru parti keadilan hendaklah membuat keputusan yang jelas bahawa parti keadilan tidak lagi mahu memberikan kerjasama politik dengan Mahathir Mohamad dan juga partinya, Parti Pejuang. Cukuplah, biarlah kita bertarung, biarlah kita berdepan dengan pilihan raya dalam keadaan parti kita sekarang ini. Kalau ada rakan-rakan lain yang bersama dengan kita, kita alu-alukan walaupun di mana pihak, asalkan mereka sanggup untuk menerima prinsip dan juga perjuangan Parti Keadilan Rakyat. Sebab itulah, saudara, saya masih amat syukur kerana di Pahang banyak calon-calon muka-muka baru termasuk di Rompin. Kalau dulu kita calon-calon kita banyak orang lama-lama. Nasib baik ada hikmahnya. Kenapa calon Rompin dulu kalah? Kalau dia menang, bayangkan saudara, kalau dia menang, Parlimen Rompin dulu, dia adalah pengkhianat. Tapi itu hikmah, saudara. Nasib baiklah dia kalah dalam pilihan raya. Termasuk dekat rakan kita di sebelah, di Ceni, yang bertanding mewakili Don Ceni. Kalau dia menang, dia khianat. Parlimen Rompin, seorang wanita kita tampilkan pada hari yang lalu. Kalau dia menang, dialah yang lompat. Nasib baik tidak menang, saudara. Dan kali ini apabila saya melihat wajah-wajah penyelaras yang ada, saya yakin bahawa inilah wajah-wajah yang akan meneruskan membawa panji-panji keadilan di bumi Rompin. Saya yakin dengan saudara-saudara yang datang hari ini, walaupun MATC diadakan di tempat ini dalam keadaan begini, kita masih dapat sambutan yang baik. Kursi penuh di sana. Di Zoom pun saya dapat lihat depan mata saya sendiri, ada yang mengikuti Mesyuarat Agung Tahunan Cabang Rompin kali ini. Dan ini membuktikan bahawa Cabang Rompin masih hidup, Cabang Rompin masih bersedia dan masih ada kekuatan untuk menentang pengkhianat ini. Jadi cukup sampai di sini. Dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada Cabang Rompin di atas Mesyuarat Agung Tahunan Cabang yang telah diadakan pada petang ini. Dengan ini saya meresmikan Mesyuarat Agung Tahunan Cabang dengan resminya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, itulah tadi ucapan peresmian dari saudara peresmi kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi pembakar semangat dan intizam untuk kita bergerak dengan idealisme yang jelas, merampas dan merobohkan benteng